takut cakap kebenaran. Allah kata intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Siapa bantu agama Allah? Bantu agama Allah tu macam mana? Sebarkan Islam, buat dakwah, kasih sayang, akhlak mulia, sampai orang faham Islam ni. Itu dakwah kita. Hari buat dakwah. Kalau orang jahat buat jahat kat kita, kita cuma boleh balas jahat dia. Mana Islam kita? Mana ceramah yang kita dengar panjang-panjang ni? Mana sekolah kita daripada dulu sekecil sampai besar, kita belajar agama? Kalau kita cuma tahu maki balik orang maki kita, mana Islam dalam diri kita? Mana iman dalam diri kita? Sahabat tengah perang, tak ada perkataan maki hamun pun. Sahabat tengah perang kata apa? Kami terbau syurga daripada bukit Uhud. Perang ni, pedang 3,000 orang lawan 200,000. Agak-agak kita masa tu mencarut ke tak agak-agaknya? 3,000 lawan 200,000 orang. Tambah lagi 100,000, tambah 100,000. 3,000 lawan 400,000 musuh. Perang Muhtah. Tahu sahabat kata apa? Seorang ni kata ni dah lain dah ni. Ni bukan perang biasa dah. Balik beritahu Nabi lah. Kita mesyuarat lain lah. Ada seorang cakap. Bincang lain lah. Ni dah lain lah. 3,000 lawan 200,000 tambah 100,000 tambah 100,000 musuh. 3,000 lawan 400,000 orang. Kalau 3,000 lawan 300,000, seorang lawan berapa kakak abang? Macam mustahil kan? Seorang sahabat tu kata, buat apa nak beritahu Nabi? Nanti Nabi tahu juga. Kamu tak nampak ke syurga sedang menanti kita? Bukankah ini yang kita mimpi-mimpikan selama ni? Dulu. Cintakan kebaikan. Cintakan untuk hidupkan Islam. Tuan-tuan dan perempuan yang saya sayangi sekalian. Untuk itu kita ajak manusia kenal Allah. Jadikan anak-anak kita da'i. Selalu buat dakwah. Selalu hidupkan Islam. Sebarkan kasih sayang. Tuan-tuan dan perempuan sekalian. Baru ni saya jumpa seorang budak dekat utara. Tuan-puan larat lagi dengar? Ke rasa macam nak meninggal dah? Siapa rasa macam nak meninggal dah? Sabarlah kakak, bukan selalu kan? Kalau rasa penat je, niat, ya Allah, kalau ada pahala untuk majlis ilmu ni, saya hadiahkan buat mak ayah saya yang sangat saya sayangi. Cuba tuan-puan kata, ya Allah, kalau ada pahala dari rumah tadi, penat, salah jalan, berpeluh, salah pula simpang, dia orang tak letak signboard, apa pun tak ada, sambut pun tidak, parking pula jauh, beg pula berat, entah apa-apa Ustaz Cina ni. Ya Allah, kalau ada pahala untuk semua tu, dalam dewan pula panas rasa macam nak meninggal, tempat duduk pun tak ada, yang kat belakang tu berdiri dah, yang kat luar pula lagi, ya Allah rasa macam nak marah je, tak nampak muka. Ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ni, cuba kata, ya Allah, kalau ada pahala untuk semua ini, kami hadiahkan buat mak ayah kami yang sangat kami sayangi, kami rindui, kami kasihi. Ya tuan-puan, niat hadiah pada mak ayah kita semua. Jadi mak ayah kita sekarang kalau dah meninggal dunia, dalam kubur dia sangat bahagia. Apa-apa tuan-puan buat baik, mak ayah tuan-puan terus dapat. Sekarang nama dia sedang glamour dalam syurga, di akhirat, dekat dalam kubur sana. Dalam hadis, siapa duduk majlis ilmu, nama dia dan nama mak ayah disebut-sebut di kalangan para malaikat. Saya saja cakap tuan-puan, mula-mula saya ada masuk TV dulu, jiran-jiran datang ke rumah. Makcik, lepas seorang-seorang jiran datang. Mak saya tak tengok TV. Makcik, tu anak makcik tu, anak kakak tu keluar TV. Dia orang beritahu kat mak saya. Tadi saya baru tengok, keluar TV, ada pula keluar surat khabar. Jadi dia orang pula gunting surat khabar. Makcik. Anak makcik, mak ayah saya tak tengok TV, saya tengok surat khabar. Makcik. Anak makcik tu Ebit tu keluar TV. Mak saya kata, ya ke betul ke? Mai sini. Tarik tangan mak saya. Tunjuk TV, bukakan TV. Tu anak makcik. Saya masuk TV tak pernah beritahu mak saya. Makcik tu anak makcik. Ada pula jiran datang, bagi pula radio. Makcik, anak makcik keluar suara Kak Aikim. Bukakan radio, rancangannya, bukakan ni. Seronoknya mak ayah. Saya cerita ni bukan saya nak beritahu tuan-puan sekalian, begitulah kalau kita disebut, mak ayah disebut dalam majlis para malaikat. Sekarang dalam kubur dia, dekat mana dia berada ketika ni, mereka sedang dipuji-puji, sedang disambut-sambut, sedang dikenali oleh semua para malaikat. Layanan dia berbeza, pandangan orang pada dia berbeza, pandangan malaikat pada dia berbeza, sebab anak-anak duduk majlis ilmu. Beruntunglah mak ayah yang anak-anak dia rajin belajar agama, rajin belajar ilmu, siasa menjadi manusia yang berguna, sebarkan Islam, rajin baca Quran, bangun malam. Tuan-puan ialah anak-anak yang paling bertuah, paling baik, kerana sedang menghadiahkan mak ayah tuan-puan pahala yang sangat besar. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, itu belajar, menyampaikan kebaikan. Saya jumpa budak kat utara, kat Kedah, kat kolam air panas, dijual burger. Dalam burger dia tu, saya ringkaskan, saya rapat dengan dia, dia kasar, dia letak dadah. Lepas tu darjah 5, dia tak pergi sekolah. Lepas tu saya dakwah kampung asli tu, sebenarnya sebelah. Tadi budak Melayu ni kampung asli kat sebelah. Kampung asli tu 90% Hidugam. Jadi saya pun bawa budak tadi, baik dengan dia. Bila saya nak balik, dia berlari, dia menangis. Dia lari jauh-jauh. Saya bila tengok dia lari, saya nangis. Tuan-puan tahu tak kenapa?
saya dulu kecil-kecil, masjid saya tu tak ramai orang sangat. Tak ada orang sangat nak ajar saya Islam. Satu hari setiap kali ada jemaah macam jemaah tabligh tu datang ke tempat saya, daripada mana-mana jauh-jauh, tak ada orang nak layan dia orang. Jadi kat masjid saya tu, saya lah layan dia orang ni. Saya tolong macam-macam. Masa saya umur 12 tahun, saya bawa dia orang jumpa budak jahat, budak-budak gangster, budak apa, semua saya kenal. Saya kawan jahat pula, semua saya bawa dia orang pergi jumpa. Saya yang layan dia orang. Saya basuhkan tandas sebelum dia orang datang. Saya kemaskan masjid saya, sambut tetamu. Saya suruh mak saya masak. Walaupun mak saya tak faham sangat lagi masa tu, saya suruh mak saya masak. Mak masakkan untuk orang jauh-jauh nak ajar Islam ni. Tiba-tiba kan, setiap kali orang tu balik, kadang-kadang dia bagi makan tak apa-apa dah. Kalau pada Pakistan pula, India masa tu, bagi makan roti, nan je, capati. Balut pada surat khabar pula. Balut surat khabar bang, kadang balut kain serban. Itulah kain serban buat semayang, lap muka, lap gulung roti nan. Bagi saya makan. Bukan sedap pun. Tapi nak tahu tak apa dia? Bukan sebab makanan tu. Lepas tu sapu minyak wangi kat tangan saya. Sampai sekarang saya ingat. Lepas tu malam bagi makan kacang. Kacang je bagi. Kacang je. Tapi setiap kali dia orang nak balik, saya mula-mula saya lambai dia orang. Saya selalu kalau tunggu kat bawah, saya mesti dapat hadiah. Kadang-kadang jubah, kadang serban, kadang dapat minyak wangi. Tapi lepas beberapa waktu, setiap kali dia orang pergi, saya nangis. Jadi apa saya buat setiap kali orang datang dakwah tempat saya, bila dia orang nak balik lepas 2-3 hari, saya duduk atas bukit. Saya duduk atas bukit, saya tengok dia orang pergi tu, saya lambai daripada jauh. Tahu tak kenapa? Saya sedih. Esok masjid saya dah tak ada orang sangat dah. Esok masjid saya Bilal, saya imam. Esok masjid saya dah tak ada orang. Jadi bila dia orang pergi, saya lambai dia orang pada atas. Saya lambai. Dia orang pergi je saya lambai. Dia orang pergi je saya lambai pada atas. Tahu tak kenapa? Saya rindu nak orang ajar saya sembahyang. Saya rindu nak orang bimbing saya sunnah Nabi. Saya rindu nak surau masjid saya ada bangun malam Qiyamulan. Saya sayang dia orang. Sebab tu saya beritahu tuan-puan, setakat ni saya jumpa budak-budak macam ni, budak-budak jahat ni, mereka macam saya kecil-kecil dulu. Budak jahat, bukan budak biasa-biasa, bukan anak-anak macam anak-anak macam ada mak ayah, tak, memang jahat betul. Tuan-puan tengok pun memang jahat. Bukan nakal tak, memang jahat. Kerana pukul orang, curi barang orang, berzina, ada yang terlibat pula gam, dadah. Bukan biasa-biasa. Budak tadi tu jual dadah lagi. Saya nak balik, dia lambai saya, dia menangis, dia lari tinggal saya. Saya kejar dia, saya peluk dia. Dek, kenapa kau nangis? Kau kan kuat, gangster, apa pasal nangis? Ustaz, sampai hati Ustaz tinggal saya. Lepas ni hidup saya macam ni balik lah, jahat. Saya pun dah tak ada semayang, tak ada orang nak ajar saya. Dah jadi 5 cakap macam tu, macam budak besar. Dek, kau nak ikut Ustaz pergi KL ke? Nak Ustaz, boleh ke? Tapi bukan duduk rumah aku lah. Kalau duduk rumah aku, mati aku tengok kau ni hari-hari. Tengok sekejap boleh, muka kau ni jahat. Dia memang dengan dia cakap macam tu. Sebab dia memang kasar betul mulut dia. Saya pergi jumpa mak nenek dia. Mak ayah dia dah bercerai. Mak dia duduk kat Johor Bahru, bapak dia duduk kat KL. Masing-masing dah ada anak, dah tak ada orang nak tengok dia dah. Yang jaga dia nenek dia. Saya pun pergi pegang dia. Saya cakap kat dia, jumpa nenek dia. Makcik, saya nak bawa anak makcik pergi KL. Saya nak tanya dia, nak belajar sekolah biasa, dia tak nak. Saya nak hantar dia dekat sekolah apa nanti saya nak cari ke aliran teknikal untuk dia, engineer, dia tak nak. Dia cakap dia nak jadi hafiz Quran. Saya pun tak berapa percaya juga dia nak jadi hafiz Quran. Tapi kita cubalah makcik, macam mana kan. Nenek dia kata, boleh Ustaz bawa anak saya, tapi tolong satu je. Bawa anak saya ni, boleh tolong tak Ustaz? Makcik pun dah tua. Boleh tak jangan bawa dia balik sini semula nak? Ambil lah dia bawa terus, Ustaz tayar lah. Boleh tak nak? Ikutlah Ustaz ni, tak payah balik-balik dah. Saya tengok nenek ni. Kalau kau jadi orang baik, doakan nenek ni nanti. Memang benci kan dia. Memang semua orang jumpa dia benci. Kawan-kawan saya pun benci kan dia. Dia memang jahat mulut dia tu. Bukan sikit-sikit. Saya pun pegang tangan dia bawa pergi KL. Saya tak bawa pergi rumah saya pun. Sebab saya tak apa percaya nak bawa pergi rumah. Habis semua rumah saya kan. Saya tak kenalkan rumah saya pun sampai sudah. Apa saya buat? Saya bawa dia. Saya pergi hantar kat madrasah kawan saya. Saya kata kat kawan saya, kalau dia degil sangat, beritahu aku hantar juga dia balik. Tiba-tiba dia duduk kat madrasah tu. Kat madrasah tu dia jadi baik. Ustaz saya, kawan saya jaga dia. Mula dia payah sikit jadi baik. Saya dah tak jumpa dia setahun. Dia jumpa saya baru ni, dia berlari. Dia peluk saya. Dia cakap, Ustaz, dia pakai serban putih, jubah putih. Ustaz, saya dah hafaz 10 juz Quran. Dia peluk saya. Ustaz, terima kasih tahu hantar saya kat sini. Ustaz tengok saya setahun sekali pun tak apa. Terima kasih Ustaz bagi duit belanja semua kat Ustaz bayar yuran saya. Ustaz, saya dah tak ada mak, saya dah tak ada ayah, nenek saya pun tak anak saya. Saya cuma ada Ustaz je. Terima kasih tahu bawa saya datang sini.